إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan uh, siri yang ke-48 yang mana kita telah pun berhenti sekejap pengisian setiap hari Isnin malam Selasa, iaitu bertajuk Fakta Sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kelas yang terakhir yang kita lakukan pada bulan Disember adalah pada 4 hari bulan. Ini bermakna kita telah pun menangguhkan pengisian ini selama 2 minggu, iaitu kita tidak mengadakan kelas pada 11 hari bulan termasuk 18 hari bulan. Namun Alhamdulillah, malam ini kena diteruskan juga pengisian walaupun dalam keadaan kesibukan, dalam tempoh bercuti, mungkin malam tuan-tuan berada di luar. Walau bagaimanapun, pengisian ini kita jalankan juga supaya tidak berhenti pengisian ini, kerana kita nak masuk pada tahun yang baru. Kita ada lagi beberapa uh, modul pengajian yang lain yang kita nak lakukan. Baik, malam ni kita akan sama-sama membincangkan masih lagi kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, yang mana kisah Nabi Allah Yunus ini terdapat 6 kemusykilan, 6 fakta yang kita akan bincangkan kisah Nabi Allah Yunus. Seperti yang saya paparkan di skrin Zoom ini, tuan-tuan boleh lihat, yang mana kita telah selesai pada 4 Disember yang lalu, iaitu pada siri yang ke-47. Kita selesai nombor 1 sampailah pada nombor 3. Jadi insya-Allah malam ini kita akan bincangkan kemusykilan yang keempat, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam pernah memohon keampunan kepada Allah. Dalam keampunan itu, Nabi Allah Yunus beliau telah memperakui bahawa diri beliau telah melakukan perbuatan zalim. Isunya adalah, apakah yang dimaksudkan kezaliman yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Inilah kemusykilan yang keempat yang kita akan bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Kemudian kita akan sama-sama membincangkan pula tentang bagaimana kaum Nabi Allah Yunus ini setelah Nabi Allah Yunus meninggalkan mereka. Jadi kita sedia maklum bahawa kaum Nabi Allah Yunus ini mereka telah beriman. Bagaimana mereka telah beriman? Dan apakah yang berlaku setelah mereka beriman, seperti mana yang diserukan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian insya-Allah malam ni kita nak bincangkan tentang ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih
yang mana kita akan ambil dalam Sahih Al-Bukhari berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan jumpa sebentar lagi akan memberikan kita lagi pencerahan tentang kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, yang mana kisah Nabi Allah Yunus ini yang telah meninggalkan kaumnya, yang telah dimakan, yang telah dicampakkan ke dalam laut, kemudian berada dalam perut ikan itu, adakah itu merupakan, kita kata, adakah Nabi Allah Yunus ini telah buat satu kesalahan yang besar? Adakah dia telah melakukan dosa? Hadis-hadis yang kita akan bincang yang keenam ini, perkara yang keenam ini akan memberi jawapan kepada kita tentang kedudukan, kemuliaan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, saya akan bentangkan uh, apa ni, kemusykilan yang kemusykilan yang keempat. Sekejap sekejap ya, tetap empat ya. Sekejap ya. Okey, sekejap, ada yang bertanya tentang link. Berikan saya sedikit waktu ya. Kita tengok dekat link ni ada yang tak dapat ke link ni. Okey. Sekejap ya. Tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita tengok sekejap. Saya nak kongsikan link. Ada sahabat-sahabat kita yang mengikuti di FB. Kita tengok sekejap. Okey. Ya, bagi saya sedikit waktu. Okey. Okey. Sekejap. Sekejap ya. Okey, saya paparkan untuk rujukan ayat yang kita akan bincangkan pada malam ini. Okey, kita teruskan kepada kemusykilan yang keempat. Okey, kemusykilan keempat ini adalah berkenaan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam yang telah mengaku dirinya telah melakukan kezaliman. Okey, kenapa ia menjadi kemusykilan? Kerana perkataan zalim ini ia dikaitkan dengan dosa. Jadi adakah Nabi Allah Yunus ini telah melakukan dosa kepada Allah sehingga beliau menyatakan beliau adalah seorang yang telah melakukan kezaliman? Okey, mari kita lihat rujukan ayat. Okey, kita lihat dekat rujukan ayat surah Al-Anbiya. Okey, surah yang ke-21 ayat nombor 87. Muka surat 329 ayat 87 ini. Okey, sambil-sambil tu kita boleh buka Al-Quran. Okey, kita lihat ayatnya. Okey.
Ayat ini kalau kita baca secara penuh, yang mana ayat ni telah pun kita baca sebelum ini. Tapi kalau kita baca ayat yang kita nak gunakan dalam perbincangan kita pada malam ini, kita boleh ambil daripada ayat yang fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini kita kena tengok perkataan yang Nabi Allah Yunus kata inni kuntu minadh dhalimin. Dekat sini ada perkataan adh-dhalimin. Al-Zalimin. Okay, Al-Zalimin merujuk kepada ramai orang yang telah menjadi zalim. Jadi Nabi Allah Yunus, beliau telah mengaku kepada Allah bahawa beliau ini sesungguhnya aku kuntu telah termasuk minal zalimin, di kalangan orang yang zalim. Okay, kalau kita baca terjemahan dia, tengok dekat terjemahan ayat dia. Okey. Maka dia iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan dia berkata. Ayat ini kita sedia maklum Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam ketika ia berada di dalam perut ikan, berada di dalam lautan yang sangat dalam. Kemudian pula berada dalam keadaan yang dalam kegelapan malam. So Nabi Allah Yunus dia telah uh, berzikir kepada Allah. Dia telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beliau mengatakan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiayai diri sendiri. Menganiayai diri sendiri membawa maksud telah menzalimi diri sendiri. Ayat ini jelas menunjukkan Nabi Allah Yunus telah mengaku beliau termasuk di kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kezaliman? Okey. Zalim ini tuan-tuan, kalau kita bincang secara ringkas, perkataan zalim ini ia merujuk kepada meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksudnya kita buat sesuatu bukan seperti yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Allah Yunus, apa yang telah dia buat sehingga dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Zalim ini kalau kita bincangkan lebih terperinci, zalim dia ada dua. Zalim yang paling besar iaitu zalim dari sudut melakukan kesyirikan dan juga kekufuran. Dan ada zalim yang bawah, ada zalim yang bukan zalim yang sebesar-besar zalim, iaitu juga merujuk kepada dosa selain syirik dan kufur. Maksudnya adalah semua orang yang melakukan dosa ia dikategorikan sebagai orang yang zalim. Namun perbezaan tahap kezaliman itu. Jadi dalam banyak kezaliman, zalim yang paling besar, zalim yang paling berat dosanya adalah dosa iaitu zalim dari sudut melakukan kesyirikan dan juga kekufuran. Bahagian nombor 1 ni, kita boleh ambil satu contoh dalam surah Luqman ayat nombor 13. Muka surat 412, Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dekat sini kita jumpa perkataan zulmun. Zulmun adalah kezaliman. Azim iaitu yang besar.
Namun dalam ayat ini ada perkataan asyirka, ada perkataan syirik. Jadi orang yang buat syirik, dia telah melakukan kezaliman. Orang yang buat syirik, dia telah buat satu kezaliman. Tapi kezalimannya tahapnya azim, iaitu yang besar. Okay. Jika berpandukan kepada ayat ini, berpandukan kepada ayat ini, adakah Nabi Allah Yunus itu dia termasuk orang yang melakukan kezaliman syirik dan kufur? Yang nombor satu ni sudah pastilah tidak sama sekali dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, kerana beliau adalah seorang nabi. Beliau juga adalah seorang rasul. Okay? Beliau adalah manusia pilihan Allah. Jadi tidak mungkin para nabi ini mereka melakukan dosa yang sangat besar seperti kesyirikan. Jadi apa kezaliman yang Nabi Allah Yunus buat itu? Kalau yang nombor satu tu, kita memang dah kata tak terlibat lah. Yang ni dah selesai lah. Okey. Adakah zalim yang lain yang Nabi Allah Yunus buat, iaitu dia buat dosa ke? Sebab kalau tak syirik dan kufur, adakah dia buat dosa? Yang kedua ini pun sebenarnya Nabi Allah Yunus tidak juga terlibat. Kenapa? Okey. Kerana kita tahu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam adalah seorang rasul. Jadi salah satu daripada ciri rasul ini, mereka adalah manusia pilihan Allah. Mereka adalah manusia yang ma'asum, yang Allah pelihara diri mereka daripada melakukan perbuatan dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa yang lain. Justru itu, kenapa Nabi Allah Yunus dia nak cakap juga bahawa dia telah melakukan kezaliman. Kenapa dia nak cakap inni kuntu minal zalimin? Okey. Dekat sinilah kemusykilan yang kita nak rungkaikan supaya tidak ada orang yang salah faham yang menyebabkan ada mana-mana pihak yang mengatakan Nabi Allah Yunus ini juga orang yang melakukan dosa. Ini jauh sama sekali. Jadi sebenarnya kata almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam penyelidikan beliau, dalam tulisan beliau, beliau mengatakan perkataan Nabi Allah Yunus ini sebenarnya adalah lebih kepada nak menunjukkan adab kepada Allah. Kan? Ini juga menunjukkan Nabi Allah Yunus ini ada perasaan yang sangat malu dengan Allah. Ucapan istighfar inni kuntu minadh zalim ini juga adalah merupakan zikir kepada Allah. Lepas tu ucapan ini sebenarnya melambangkan ucapan manusia yang merendah diri, yang merasakan dirinya bersalah, sedangkan para nabi ini mereka dipelihara daripada dosa. Jadi kita boleh kata begini, ucapan inni kuntu minadh zalimin adalah sebagai tanda beradab dengan Allah, tanda malu kepada Allah, sebagai orang yang sentiasa mengingati tentang Allah, sebagai zikir kepada Allah. Dan juga sebenarnya Nabi Allah Yunus ni, dia dalam keadaan yang sangat kesulitan. Jadi apabila dia mengaku kelemahan dirinya, maka itu adalah salah satu cara untuk menarik rahmat Allah. Untuk keluar daripada kesulitan, maka kita kena letakkan diri kita serendah-rendahnya
seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi moga-moga penerangan ini telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa Nabi Allah Yunus itu tidaklah melakukan sebarang dosa. Okey. Kita telah bincang pada siri yang ke-47 pada 4 hari bulan Disember yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus itu sehingga Allah memberikan ujian kepada dia, dia terpaksa dia terpaksa dimakan oleh ikan itu, bukan kerana tebus dosanya, tetapi kita katakan perbuatan Nabi Allah Yunus itu adalah perbuatan yang kita kata menyalahi yang lebih aula, yang lebih yang kita kata yang lebih terbaik. Ini telah pun kita bincangkan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan siapa yang tak sempat nak ikut siri yang ke-47, maka kena lihat balik rakaman tu supaya tuan-tuan boleh faham perbincangan kita tentang uh, kezaliman pada malam ini dengan perbuatan Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya. Okay. Kita lanjutkan pada kemusykilan yang kelima daripada 6 kemusykilan, iaitu perbincangan tentang bila kaum Nabi Allah Yunus ini dia beriman. Okey, sebab masa Nabi Allah Yunus ada bersama mereka, mereka tidak mahu beriman. Apabila mereka tidak mahu beriman, itu yang Nabi Allah Yunus mengambil jalan untuk mencari mengambil peluang nak pergi ke tempat yang lain untuk dakwah kepada orang yang ingin kepada keimanan. Sebab tu ditinggalkan kaumnya. Rupa-rupanya kaumnya telah beriman. Okey. Jadi kita kena dapatkan fakta ini dengan kita merujuk dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 98, muka surat nombor 220. Okey, tengok muka surat nombor 8, 200, 20. Okey, dalam ayat ini kita menemukan Allah memberitahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Okay, tengok terjemahan ayat dia. Okey. Allah Ta'ala memberitahu, maka ada baiknya kalau ada sesebuah negeri itu dia beriman. Okey. Supaya imannya itu mendatangkan manfaat kepada mereka. Okey. Ayat ini kalau kita baca daripada falaula, sampai kepada iman tu memberi manfaat kepada mereka dekat sini. Okey, sebenarnya ayat ini Allah nak kata umat-umat yang pernah dihapuskan oleh Allah. Okey, umat-umat yang berada pada sebuah kota, pada sebuah negara, pada sebuah negeri ini, mereka ni kalau mereka beriman sebelum Allah turunkan azab, tentulah iman mereka tu akan memberi faedah kepada mereka untuk Allah menyelamatkan mereka daripada azab. Tetapi azab itu telah pun menimpa mereka. So apabila azab itu telah menimpa mereka, maka mereka tak boleh tolak lagi azab itu. Bahkan mereka tak boleh lagi pada azab tu azab tu dah dekat dengan mereka. Mereka nak beriman, iaitu Allah
Allah dah tak terima iman tu. Maksudnya ayat ni kata, kalaulah mereka beriman sebelum turun azab tu kan bagus. Yang mana iman tu bagi manfaat kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan kecuali kaum Nabi Allah Yunus. Kaum Nabi Allah Yunus ni Allah bagi tahu. Tatkala mereka beriman. Okey. Isunya adalah bila mereka beriman. Mereka beriman, kita dapati ayat ni jelas ya menunjukkan kaum Nabi Allah Yunus beriman. Bila mereka beriman, kalau kita lihat pada cerita keseluruhan Nabi Allah Yunus, mereka beriman setelah Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan mereka. Masa itulah mereka mengambil keputusan untuk beriman. Ada riwayat, kalau kita baca dalam Tafsir Ibnu Kathir, ada menyebutkan dalam tempoh 3 hari tu, Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan mereka, mereka mengambil keputusan setelah nampak seperti mana azab itu seperti nak muncul, maka mereka cepat-cepat mereka beriman dalam tempoh itu. Jadi apabila mereka dah beriman, kata Allah, kami hilangkan daripada mereka azab. Yang mana azab itu kalau kena pada mereka, menimpa mereka, akan membawa kehinaan semasa hidup dekat dunia. Dan Allah Ta'ala kata, kami akan beri kesenangan kepada mereka sehinggalah kepada suatu masa. Okay. Maksud dia, Allah Ta'ala telah menyelamatkan kaum Nabi Allah Yunus daripada mereka ditimpa azab oleh Allah. Kenapa azab itu Allah tidak timpa kepada Nabi Allah Yunus? Kerana mereka beriman. So hasil dia, mereka tak ditimpa azab di dunia, dan hasil yang lain, Allah beri mereka kesenangan hidup, kebahagiaan hidup setelah mereka mengisytiharkan keimanan itu. Okay. Ayat ini kita telah dapat merungkaikan keimanan kaum Nabi Allah Yunus. Bila dia beriman setelah Nabi Allah Yunus meninggalkan mereka. Kemudian, berapa ramai yang beriman kepada Nabi Allah Yunus ini, ada ayat lain dalam surah As-Saffat, surah nombor 37, ayat 147 sampai 148. Tapi kita ambil ayat 147 kot. Muka surat 451 dengan 148. Okay, muka surat 451 dalam Quran, kita mendapati kaum Nabi Allah Yunus yang beriman ini berapa jumlah dia? Wa arsalnahu ila mi'ata alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ila hin. Okey, Allah memberitahu dan kami utuskan kepadanya iaitu Nabi Allah Yunus 100,000 ataupun lebih daripada 100,000 orang yang beriman. Maka mereka pun beriman, lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup sehingga suatu masa yang telah pun Allah tetapkan. Jadi ayat ini jelas menunjukkan ada 100,000 atau lebih daripada 100,000 umat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam yang telah beriman. Bila Nabi Allah Yunus mengetahui umatnya sudah sampai kepada 100,000 atau lebih, yang ini kita kena tengok susunan ayat dalam surah As-Saffat. Okay, kalau tuan-tuan masih ingat, saya tunjukkan pada nota yang lepas, kita ada paparkan carta alih dia. Tengok dekat carta alih dia. Ni carta alih dia. Okey. Yang kalau tengok, tuan-tuan tengok dekat sini.
Nabi Allah Yunus, okey, setelah dia terjun ke dalam laut, ditelan oleh ikan yang besar, apa jadi kepada dia? Okey, dia bertahlil, yang ucapan la ilaha illa anta tu. Lepas tu dia bertasbih, dia beristighfar yang kita bincangkan tadi tu. Setelah itu Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus, dia tercampak ke tanah yang tandus dalam keadaan yang amat lemah. Yalah, dalam perut ikan beberapa hari kan. Maka dia keluar dalam keadaan yang sangat lemah. Akhirnya Allah memberi kepadanya pohon yang berdaun lebar untuk tenaga pada dia, untuk dia makan. Okey, kemudian Nabi Allah Yunus kembali. Dekat sinilah kita panggil apa? Pertemuan Nabi Allah Yunus dengan kaum dia. Lepas tu Nabi Allah Yunus kembali menemui kaumnya seramai 100,000 lebih. Ini ayat yang telah kita baca tadi. Okey. Yang ini bila berlaku setelah Nabi Allah Yunus tercampak ke tanah yang tandus. Sebelum Nabi Allah Yunus dia dimakan oleh ikan itu, masa tu Allah tak terangkan lagi kaumnya yang beriman itu berapa ramai. Okey, cuma kita tahu dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan dia melarikan diri, dalam keadaan Nabi Allah Yunus sangat marah dengan ketidakberimannya mereka. Okey, jadi setakat ini moga-moga jelas dengan kemusykilan yang kelima yang telah pun kita bincangkan tadi. Okey, jadi kita lanjutkan dengan kemusykilan yang terakhir sekali tentang Nabi Allah Yunus, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, ada banyak hadis sebenarnya, cuma dalam nota yang saya nak paparkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya pilih 3 hadis sahaja, semuanya riwayat Al-Bukhari. Hadis yang pertama, hadis ini sebenarnya panjang, tapi saya ambil yang di hujungnya. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wala aqulu, dan aku tidak juga mengatakan, inna ahadan afdalu min Yunus ibni Matta. Nabi kata, aku tak pernah cakap, kata baginda Nabi SAW, bahawa seseorang itu lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus, ayahnya nama Matta. Okey. Hadis ini, Nabi dengan rasa rendah diri, Nabi SAW mengangkat ke kemuliaan Nabi Allah Yunus, sehingga Nabi nak katakan bahawa aku tak pernah cakap ada orang lain yang lebih baik daripada Yunus bin Matta. Okay. Kalau kita baca hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Ma yambaghi li'abdin ayyaqula." Tidak patut bagi seseorang hamba itu untuk dia mengatakan, aku ini. Aku ini maksudnya adalah Nabi SAW. Nabi bagi tahu, aku ni pun tak boleh ada mana-mana pihak yang cakap aku ini khairun, lebih baik, min Yunus bin Matta, lebih baik pada Yunus bin Matta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini kita nampak dengan lebih jelas lagi Nabi SAW sendiri tidak mengangkat dirinya lebih baik daripada Nabi Yunus. Kalau kita baca satu lagi hadis, Nabi SAW berpesan, la taqulanna ahadakum, janganlah salah seorang daripada kamu itu mengatakan, inni khairun min Yunusa, bahawa aku lebih baik daripada Nabi Allah Yunus. Okey, tuan-tuan, hadis-hadis ini, kita kena faham baik-baik. Nombor satu, hadis ini bukanlah menunjukkan secara mutlak bahawa Nabi Allah Yunus itu dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita semua tahu Rasul yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ini dia adalah sayyidun. Nabi ini adalah penghulu bagi segala para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling terbaik. Tetapi dalam ucapan-ucapan ini, sebenarnya Nabi SAW nak menunjukkan tentang sifat rendah diri Nabi itu kepada Nabi-Nabi yang lain. Sebenarnya. Sebenarnya kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah cakap Nabi Musa adalah Rasul yang mulia daripada baginda. Seperti mana Nabi Allah Yunus. Jadi, untuk kita kena ambil kesimpulannya adalah ini menunjukkan rasa rendah diri Nabi ya terhadap Nabi Allah Yunus bin Matta. Okey. Perkara yang kedua, hadis-hadis ini telah menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Allah Yunus ini dia bukan rasul yang darjat dia boleh direndah-rendahkan. Sebab hadis ini seperti mengiktiraf kedudukan Nabi Allah Yunus. Hadis ini telah membersihkan mana-mana tomahan, mana-mana pentafsiran, mana-mana yang kata Nabi Allah Yunus ini dia tinggalkan kaum dia dalam keadaan dia merajuk ke, dalam keadaan dia marah dekat kaum dia sampai dia tak pedulikan kaum dia. Sebab itulah Allah Ta'ala marah pada dia sampai Allah Ta'ala masukkan dia dalam perut ikan tu. Ha. Jadi kita kena jaga keismahan, kemuliaan para nabi dan rasul yang Allah pilih. Allah tidak akan memilih para rasul yang memang ada sifat yang panah baran ke, ada sifat yang tercela ke. Tidak ada. Hadis ini mengiktiraf akan kemuliaan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Sebab itu kisah Nabi Allah Yunus yang 6 kemusykilan yang kita telah bincangkan malam ini, 3 malam yang siri yang ke-47, 3 perkara adalah untuk mem, menjaga kemuliaan dan darjat para Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah, maka selesailah pengisian pada malam ini membincangkan tentang 3 kemusykilan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, cuma saya minta maaf kerana tidak dapat membuka soalan kepada tuan-tuan dan puan. Sebenarnya saya buka link Zoom yang lain sebenarnya. Link Zoom yang dekat poster yang ada diedarkan di Telegram ataupun di WhatsApp itu yang lain. Jadi saya minta maaf tuan-tuan jika berlaku salah faham ya, menyebabkan tuan-tuan tak dapat nak mengikuti melalui aplikasi Zoom. Jadi saya ambil link ni dekat Zoom, tapi link yang dikongsikan di poster di WhatsApp dengan Telegram tu link yang lain. Menyebabkan tuan-tuan tunggu link ini keluar. Saya minta maaf banyak-banyak atas kesulitan yang berlaku pada pengisian malam ini. Moga-moga dengan tuan-tuan lihat di FB ni sedikit sebanyak dapat mengikutilah pengisian ini secara langsung. Ada sebarang soalan ke tuan-tuan boleh tanya dekat FB? Kalau tuan-tuan ada soalan, saya boleh bacakan dekat FB. Ada tak? Okey. Sekejap saya baca dekat ni tak ada. Sekejap ya. Sekejap. Saya pun tak nampak ni. Okey, tiada soalan. Baik, kita kalau begitu insya-Allah
Kita jumpa pada minggu hadapan, hari Isnin, insya-Allah kita dah masuk tahun 2024. Apa yang kita nak belajar, saya tunjukkan terlebih dahulu sukatan pembelajaran kita untuk minggu depan. Okey, minggu depan kita akan masuk cerita kisah Nabi Allah Zakaria dengan Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Ini kita akan bincangkan. Ada lima, ada lima kemusykilan. Okey, 13 ni apa? Ini adalah Rasul yang ke-13 daripada 14 para Rasul yang kita akan bincangkan. InsyaAllah minggu depan. Okey. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairah pengisian pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salam. Kita tutup pengisian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an